اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hari ini kita nak mengenali fa'il di dalam Al-Quranul Karim. Yang pentingnya bukan fa'il. Kita nak kenali dalam fa'il ada domain apa. Yang pentingnya bukan itu saja. Yang pentingnya kita nak kenali lepas fa'il tu isim apa dan isim bari apa ada. Itu penting sekali. Okey, boleh? Kita semua sedia maklum, tuan-tuan, bahawa apa beza fa'il dengan isim? Apa beza fa'il dengan isim? Fa'il dengan okey. Sip. Ini kata nama ya. Ini kata perbuatan, betul tak? Ini kata nama. Sebagai contoh, ini zahaba. Betul tak? Mudhari' dia yazhabu, betul tak? Lepas tu amal dia izhab, betul tak? Aywa. Okey. Ini masjidun, betul tak? Ini al-qalamu, betul tak? Ini an-nabiyyu, betul tak? Tanda di isim, ini ada tanwin, ada alif lam dan ada alif lam. Ya, ini tanda di isim kan? Jadi apa beza? Kalau tuan-tuan boleh jawab beza dua ni, maka selesai kerja saya malam ni. Selesai kerja saya. Benda ni dah cakap lama dah, tapi tak ingat tu memang kita lah. Biasalah kan. Tapi saya tak marah pun. Saya tak marah, tak ingat. Makin tak ingat, makin saya suka. Sebab saya boleh terang banyak kali. Apa dia beza antara kata perbuatan dan kata fa'il? Kata perbuatan tak ada tanwin, betul tak? Tak ada kan? Kata perbuatan ada madhi mudhari' amal kan? Lagi? Ada alif lam. Siapa boleh cakap? Isim, betul. Lagi. Lagi. Ada tanwin lagi? Ada lagi? Lagi. Lagi tak jumpa. Tempat lain sampai sudah tak jumpa. Yang jumpa ustaz. Okey, nak beli nak jual. Yang beza antara isim dan fa'il. What is the difference between isim dan fa'il? Isim nama. Ya, betul. Perbuatan. Saya tahu tu. Yang lain lagi lah. Lain lagi. Ya. Isim ada isim mustatir. Betul. Isim mustatir? Ada isim mustatir? Okey. Boring saya lah, saya jawab je lah. Dia ada Okay. Dalam fa'il ada orang, betul tak? ada 4 benda. Ada 4 benda. Baru nak tahu. Masa. Ada masa. Lagi? Ada perbuatan. Orang tu kan? Ada Orang. bilangan. Bilangan orang. Tempat lain pun sama. Bila saya dah buat garisan ni baru cakap. Tapi dalam isim semua tak ada. Masa tak ada. Yang ada bilangan saja. Betul tak bilangan kan? Yang ada hanya bilangan. Ada tak dalam isim ni orang? Ada tak dalam isim ni orang? Isim tak ada. Tak ada. Kalau nak tambah orang macam ni, nak tambah orang? Ada tu domain kot. Betul. Kalau nak tambah orang, tambahlah yi. Jadi masjidi. Kom kan? Itu tambah orang kan? Ada masa tak? Tak ada masa. Bilangan ada. Orang tak ada, masa tak ada, perbuatan tak ada, yang ada isim, cuma yang ada bilangan saja ada. Itu beza dia isim. Okey? Jadi anda mesti ingat, bila kita kenal isim dalam fa'il dalam Al-Quran, maka kita akan tahu dia ni siapa dalam tu. Okey? Bila masa dia. Okey? Apa root dia? Ini root. Root ini yang kata 3 tu. Okey?
Okey, dan ini berapa bilangan dia. Itu penting. So kalau macam tu boleh ingat, kita bolehlah tengok dalam perbuatan ya. Ada baru clear. Ini siang first. Okey. Okey. Sebab itu, tuan-tuan, kalau dalam Al-Quran ni perkataan solat, mudarat dia yusalli. Solat ni mana dia telah sembahyang. Kalau amal dia salli, ya, dalam ni ada masa, ada orang, ada bilangan orang berapa orang. Lepas tu ada perbuatan dia. Ada 4 benda dalam tu. Jadi bila 4 benda ada dalam tu, dalam tulis tu, dia sudah kata ini ayat jumlah fi'liyah, walaupun dia satu huruf. Jumlah fi'liyah walaupun satu huruf. Itu ingat. Tapi bila isim, dia satu perkataan saja, dia tidak akan ada makna dan tidak akan kedudukan kalau sebelum dia tu tak ada apa-apa. Okey? Tak ada? Ya, tak ada. Kita kata, ya, kita kata masjidun. Kalau dia seorang-seorang, kita kena kata masjidun. Masjidun kena ada tanwin. Orang Arab dia tak boleh kata masjid, salah, dia kata masjidun. Masjidun, masjid paling tidak dia kata masjid, ya. Okey. Masjidun. Tak ada makna. Kalau di sini kita letak perkataan perbuatan sallaitu. Sallaitu maknanya saya telah sembahyang, telah. Fil masjid. Fil masjid. Fil masjid. Saya telah sembahyang di masjid. Masjid sudah ada nama. Sudah ada nama dalam nahwu. Dia panggil mauqi'. Nama dia majrur. Jar dan majrur. Nama dia ini jar, ini majrur. Ini jar, ini majrur. Okey. Jadi tuan-tuan, jar majrur ni lah dia katakan dalam teori struktur, dia kata stations, dia kata struktur. Dalam teori bahasa Arab dia kata mauqi'. Mauqi' ni maknanya a special place for masjid. In this ayat, masjid dia jadi tempat sembahyang. Masjid. Sebab itu kita kena belajar nahwu dan solat. Kalau kita tak belajar nahwu, kita tak tahu. Station ini tempat, masjid ni tempat. Ya, structure ni mauqi'. Mauqi' ni structure sama. Ya? Maknanya kedudukan masjid dalam ayat ini, dia jadi tempat sembahyang. Ya? Dia jadi tempat sembahyang. Betul, faham tak? Faham tak? Jadi di sini sebab dia bermula dari solat tu. Ya. Solat tu. Okey. Bila saya ambil ada lesson, memang semua tengok macam tu. Okey. Tengok. Tuan tengok ayat ni. Nabi kata, man. Cuba sebut man. Bukan sebut terjemah. Man. Salat. Man bukan salat. Man bana. Mana bana? Membina. Masjidan. Banallahu. Allah bina lahu baitan fil jannah. Di syurga. Di sini bait masjid sudah jadi baris atas. Sudah jadi baris atas. Sebab dua-dua ni dimulai didayuh oleh fi'il madi bana. Bana kan? Bana ni. Di sini solat itu. Di sini bana. Di sini solat itu. Solat itu kena pakai fi. Dan ini fi'il lazim. Ya.
Ini bana, ni fa'il muta'addi. Bila bana ni, di sini ada fa'il, betul tak? Ada fa'il, betul tak? Ada maf'ulun bih. Jadi masjidan di sini dia jadi B11, iaitu maf'ulun bih. Boleh faham tak? Okey. Kalau itu faham, kita boleh tolak sekarang. Ya. Sila buka Al-Baqarah daripada awal hingga akhir. Ya. Dia boleh mula sekarang Al-Baqarah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan buka jadual 114. Ada ya? Tuan-tuan, tuan-tuan buka jadual 114 dan buka juga Mu'jam hijau. Siapa ada Mu'jam yang kecil nak tukar boleh, tapi kena simpan lah itu. Yang kecil tu, yang mini tu. Ramai orang beli mini. Dah boleh. Yang kecil ada. Bawa yang kecil je. Siapa yang pergi Mekah dapat Mu'jam Al-Baqarah satu surah. Satu surah aja. Okey tuan Jadilah. Okey, Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Okey. Di sini tidak ada fa'il ya yang menonjol ya. Alladzina yu'minuna. Yu'minuna. Nampak tak? Alladzina yu'minuna. Nampak tak yu'minun? Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Pelan-pelan ya. Yu'minun fa'il mudhari'. Tanda dia mudhari'. Ada ya depan. Ru dia mana? Boleh? Mana? Yu'minu. Tapi dia tambah wa di belakang tu sebab dia jamak. Dia ramai kan? Tanda dia ramai. Allazina. Orang-orang yang. Dapat semua ni? Orang-orang yang beriman. Okey? Jadi root kita kena cari root dia. Root dia mana? Maknanya mereka semua sedang beriman. Betul tak? Okey. Di dalam ni ada fa'il. Fa'ilnya home. Ditunjuk oleh waw. Setuju ni? Waw tu menggambarkan jamak, ramai. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Bila laki-laki termasuk juga wanita. Jangan sedih. Dalam Quran ni banyak laki-laki. Wanita termasuk. Okey. Jadi tuan-tuan, bila setiap fa'il yang ada dalam ayat, kita kata ayat ini ayat fa'il. Ayat fa'il. Ataupun dalam nahwu dia kata jumlah fa'il, jumlah fa'liyah. Jumlah fa'liyah. Jumlah fa'liyah. Sekarang ni kita dah masuk ke dalam ni tau. Jumlah fa'liyah. Jadi jumlah fa'liyah ni yu'minuna bil ghaibi. Jumlah fa'liyah ni tuan-tuan, kita boleh kata fa'il. Cuba ikut fa'il. Fa'il bil ghaibi jar wa majrur. Okey, cuba buka key. Okey tuan-tuan, tuan-tuan buka key 3A. Key 3A. 3A. Ni. Lepas tu buka 3B. Buka 3B. Okey, pelan-pelan ya. Tuan-tuan, pelan-pelan ini jangan kita nak kupu-kupu ya. 3B. Tengok D. 3B tengok D, C dan D. Okey. Itu D tu buang nombor 6. Nombor 6 tak silap. Yang ada 1 2 3 4 5 saja. Nombor 6 tak ada ya. Sila tanda nombor 6 tu tak masuk dalam tu. Okey, A B C D. Jadi tuan-tuan, ayat ini yu'minu nabil ghaibi ni iaitu ayat fa'liyah. Ayat fa'liyah kategori 5. Betul tak? Ada fa'il, ada fa'il, ada haraf jar, ada majrur. Kategori 5. Ada fa'il, ada fa'il, ada haraf jar, ada majrur. Jadi itu ayat fa'il.
Ayat fa'il yu'minuna bil ghaibi tu, yu'minu tu ada fa'il, ada fa'il, bi ada haraf jar, al-ghaibi ada majrur. Betul tak? Itu ayat di bawah kategori 5. D5. Okey. Wa. Wa dan wa ni kita tahu wa ni bukan wa sumpah. Ini wa ataf, betul tak? Okey. Wa ataf. Okey. Jadi tuan-tuan, yuqimun fa'il as-salata isim, tak ada baris atas, betul tak? Ada alif lam. Ada alif lam isim, yang penting dia baris atas, betul tak? Jadi yang ni fa'il jawab majrur. Okey, ini fa'il maf'ul bih. Okey, tengok jadual 114. Ini fa'il, ini fa'il, ini B21. Betul? Jawab majrur B21 kan? Ini fa'il, B sebelah. Betul tak B sebelah? Apa makna B sebelah? Maf'ul bih. Ahli tafsir yang boleh menerangkan kenapa ustaz yang ni dia pakai jar majrur, yang ni dia pakai maf'ul bih, yang maf'ul bih kemudian jar majrur dulu. Itulah sebabnya nak mengajar tafsir mesti faham nahwu dan saraf. Jadi tuan-tuan dan puan ni, you are on the right track. You don't have to worry. Please sabar. Macam mana sabarnya ya orang-orang yang mendapat ulul azmi di antara nabi-nabi, betul tak? Dan rasul. Tuan-tuan pernah tengok tak buah? Apa-apa juga buah? Buah rambutan. Rambutan tak main. Setiap buah tuan-tuan, setiap buah dia ada tangkai, betul tak? Betul tak? Kalau buah rambutan tu, tangkai dia banyak. Tangkai dia bersilit-silit macam peta minda tu tangkai, betul tak? Tapi kita ambillah buah terung yang satu tangkai je, betul tak? Buah terung ni, tahu tak? Ini apa dia ni? Ini besar. Kalau buat kecil-kecil tak nampak. Tuan-tuan belajar tak? Belajar tak isim marfu'? Ada berapa sebab? 8. Belajar tak isim mansub? Ada berapa sebab? Belajar tak isim majrur? Ada berapa sebab? Yang ni hanya baru, itu saja, baru selaput tu saja, belum lagi masuk ke dalam. Kata guru saya, yang tetap belajar ni baru selaput ni, yang tas tu, yang cover buah tu, yang penutup buah tu, dia panggil apa? Ni, bunga tu dia kelompok saja. Yang ni belum pergi lagi ni. Ni maknanya dalam sangat-sangat. Dalam sangat-sangat nak kaji Al-Quran. Yang tampuk tak faham-faham. Okey. Jangan, bukan kata saya nak kenal. Saya pun tak pergi jauh lagi. Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan terjemahkan. Ni, terjemahkan. Ya, terjemahkan. Beriman mereka. Ya. Mu'amilun Solihat Lahum Ajruhum Inda Rabbihim. Okey. Tuan-tuan tengok, Allah tak sebut Amanu, Amilu. Dua perkataan sama tak? Sama tak? Sama kan? Sama. Dalam hukum nahwu ni ada nama dia. Ada nama dia. Nama dia tu kan tak adalah nahwu. Ada nama dia. Mungkin saya tak tahu nama dia, mungkin kalau kita dengar tiba saja apa semua kan. Kalau pernah dengar Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
Ini tak ada sini. Ada dalam ni. Itu dia panggil dalam hukum balaghah, dia panggil sajak. Sajak ni akhir sama kan. Okey. Akhir sama je. Ya. Nanti kita terangkan. Itu tengok tuan-tuan, belum lagi bual. Maknanya ilmu nahwu dan saraf ni sangat luas. Sangatlah luas. Okey. Wa mimma razaqnahu. Razaqnahu. Cuba cari fi'il. Razaqa. Ingat, bila ada fa'il, ada fa'il. Cuba cari fa'il dia. Nah. Ingat, bila ada fa'il, kemungkinan ada maf'ul. Maf'ul dia? Hum. Hum ni jadi mangsa. Tapi kenapa maf'ul ni tak nampak bagi atas? Sebab dia mabni. Jadi di sini fa'il, maf'ul bi. Patternnya D3. Betul tak? D3. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar Quran, kita baca wa mimma razaqnahum. Tahu fa'il, maf'ul bi. Kalau kita tak tahu nahwu saraf, kita tahu apa makna dia. Dan apa yang kami telah kurniakan kepada mereka, mereka membelanja balik. Kalau tuan-tuan faham betul bentuk sifat isim, sifat fa'il, mudah saja nak selesai masalah ni. Sekarang ni masalah ni kita nak kenal fa'il tu, lepas fa'il ada apa? Lepas fa'il, semua fa'il automatically dalam tu ada fa'il. Okey, agree? Ya. Sama ada dia ada maf'ul bi ataupun dia ada jar majrur, adapun dia ada mudhafun ilaih, adapun dia ada hal, ataupun dia ada tamyiz, ataupun dia ada maf'ulun fi, maf'ulun ma'a, maf'ulun li ajli, maf'ulun apa satu lagi tu, maka sebelum tu mesti ada fa'il dan fa'il. Ya tak? Cuma kena tak fa'il. Tengok yunfiqun. Itu fa'il mudhari' tak? Fa'il mudhari' dia marfu' kan? Apa tanda marfu' dia? Bukan waw, nun. Orang kata maintain nun, subutun nun. Subutun nun tu maknanya kekalkan nun. Kalau kata waw pun boleh. Sebab waw ni marfu' untuk isim jamak muzakkar salim. Waw kan? Tapi untuk fa'il mudhari' nun. Okey, dalam tu apa dia root dia? Root dia nafaqah. Tapi fa'il ni asal dia anfaqah. Ya? Sulasi tambah satu. Anfaqah yunfiqu. Ya, anfaqah yunfiqu. Tapi tak apa walaupun dia rubai. Ada fa'il tak? Ada fa'il tak? Siapa dia fa'il dalam tu? Hum. Jadi yunfiqun ada fa'il saja. Tak ada apa-apa perhatian. Kalau macam tu, dia di satu. Di satu. Fa'il dan fa'il di satu. Itu dalam teori struktur di satu. Okey. Ya. Ustaz tadi yang wa yuqimuna solata. Ya. Di tiga. Di tiga. Yang pertama tu di 5. Ya. Tuan-tuan puan, ayat ini, tapi ini saya tak mampu nak kata. Ayat ini kalau ditakwil ayat ini, tapi ini bukan boleh kita takwil. Ayat ini kalau nak kata asal tak boleh. Ini asal. Ayat ini dia gini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya yunfiquna mimma razaqnahum. Mereka membelanja dengan apa yang telah kami beri kepada mereka. Tapi di sini sebut daripada apa yang kami beri kepada mereka, mereka belanja. Didahului razaqna daripada yunfiqun. Sebab yang pentingnya bukan belanja. Yang pentingnya benda yang dibelanja itu daripada Allah. Tuan-tuan ingat, yang tuan-tuan dapat ni dari Allah. Dapat kalipat sebiji pun ni dari Allah.
Maknanya dari Allah. Rezeki tu dari Allah. Dah tetap dari azali dah. Hari ni makan kari pak sebiji seorang. Azali tu. Kena percaya tu. Sebab tu dia kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami beri kepada mereka, mereka memberi makan balik. Ya. Kalau ayat biasa dia kata yunfiquna mimma razaqnahum, mereka membelanjakan daripada apa yang kami beri kepada mereka. Itu ayat yang kita ubah kan. Tapi ayat asal dia wa mimma razaqnahum. Bila didahului dengan razaqnahum, maknanya dia kata yang pentingnya apa yang kita dapat daripada Allah tu adalah hak Allah untuk kita. Okey. Okey. Jadi boleh ni saya ulang balik ya. Jangan tengok allazina tu. Tengok yu'minuna. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Allazina tu dia datang dari muttaqin. Dengar? Dengar? Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang mereka-mereka yang beriman. Okey, tuan-tuan, kalau kita kata orang-orang yang bertakwa itu ni, allazina ni dengar saya cakap ni, allazina ni dengar. Betul tak? Allazina ni maksudnya allazina ni orang-orang yang bertakwa, betul tak? Jadi allazina ni sama tak dengan orang yang bertakwa? Jadi kalau sama tabik lah. Sabik lah. Tapi tabik bukan dari perkataan yang sama. Atau di sini tabiknya nak dia kata badal. Dia kata badal. Tengok sini. Jadi nak ikut nak kata badal boleh, nak boleh. Yang penting dua-duanya tabik. Sebab itu saya kata badal tabik, badal nak dua-dua tabik. Jadi kalau kata tabik selesai. Ya, kalau kata badal, ustaz ni nak. Tapi dua-duanya tabik. Kalau boleh sebut tabik boleh cukup bagus dah. Tu. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu allazina tu tabik, maka ayat ini sebenarnya satu ayat daripada Al-Muttaqin. Ya. Boleh tak wasal? Boleh tak wasal awal tajwid? Boleh wasal tak? Hudal lil muttaqin allazi. Boleh? Sebab dia tak habis. Okey. Yu'minun, tengok yu'minun, jangan tengok allazina. Okey, allazina, tengok yu'minun. Yu'minun tu dia jadi yu'minun tu sebab dia ikut allazina, betul tak? Allazina tu jamak. Yu'minun pun jamak. Allazina pun laki-laki. Yu'minun laki-laki, betul tak? Itu dia ikut. Yu'minun dalam tu ruh dia amanah. Boleh? Boleh. Amanah. Dalam tu ada fa'il. Fa'ilnya adalah hum. Laki-laki ramai. Okey? Jadi fa'il bi haraf jar, al-ghaibi isim majrur. Jadi di sini kita kata dia di 5. Jadi kita nak mengajar anda semua mengenali ayat fa'il. Ayat fa'il tu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita letak di sini yang besar je. Ada yang kecil-kecil lagi. Okey. Okey. Nasta'inu. Tengok nasta'inu. Nasta'inu maksudnya kami mohon pertolongan. Ruk dia ista'ana. Ada masuk 5 huruf. Ista'ana. Tak matching. Memanglah tak semua matching. Not everything matching. Yang tak matching tu yang dia kata exceptional case. Sometimes exceptional case more than matching. Exceptional case tu yang tidak masuk dalam undang-undang, terkecuali. Ruh dia ista'ana daripada ana. Isim dia aun. Aun tu maknanya pertolongan. Innallaha
fi aunil abdi, sesungguhnya Allah sentiasa menolong hambanya, madama al-abdu, bila hambanya fi auni akhi, menolong hamba yang lain. Jadi nasta'in itu fa'il. Di mana maf'ul bih dia? Maf'ul bih duduk dulu. Iyaka. Ayat ni nak kata patut tak boleh. Patutnya na'budu iyaka, kami sembah awak. Wa nasta'inu iyyaka, kami minta tolong pada awak. Tapi di sini dia sebut awak dulu. Maknanya bukan sembah tu penting. Sembah tu siapa yang kita nak sembah tu penting. Betul tak? Iyyaka tu bukan Muhammad tapi Allah. Ya? Sebab tu didahulukan. Jadi sebab tu kita nak kena tahu mana fi'il, mana fa'il, mana mangsa. Cuba kita tengok dalam surah ni. Nampak tak? Ni, tuan-tuan, nampak tak? Iyyaka dhamir munfasil mabni alal fathi fi mahallin nasb maf'ul bih lah, maf'ul bih. Tapi dia muqaddam. Awal, betul pak sebut awal. Duduk dulu, betul tak? Tuan-tuan, sabarlah. Betul. Sabar. Kalau siapa yang susah nak masuk tu tunggulah. Minum XS. Ya? Minum kopi XS. Minum kopi XL. Sabarlah. Okey. Walladzina yu'minuna. Tengok tak? Dalam hukum nahwu saraf, bila Allah Taala mula dengan alladzina yu'minuna, dia akan buat ayat yang sama. Yuqimuna, yunfikuna, walladzina yu'minuna. Ya, ayat yang sama. Tengok yu'minuna. Apa dia root dia? Amalan. Dia ada fa'il? Ada fa'il tak? Apa dia fa'il? Hum. Okey, ada fa'il dan fa'il. Lepas tu lepas tu ada apa? Ja majrur. Tapi ja majrur isim ni isim mabni, betul tak? Jadi kalau begitu dia pattern berapa? Fa'il ja majrur? Ya, pattern 5. Pattern 5. Sekarang ni saya nak melatih anda semua kenal pattern ayat fi'liyah. Ada tak ayat fi'liyah yang lain lagi? Tak ada lagi. Okey. Tengok lagi. Unzila. Root dia nazala. Fa'il asal dia anzala. Ada fa'il tak? Ada fa'il tak? Tak ada. Fa'il tak ada. Tak ada fa'il. Maksudnya mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan. Kalau tak ada fa'il, fa'il ini dipanggil fa'il yang jahil fa'il. Majhul. Cuba sebut majhul. Majhul makna tak ada orang, tak ada fa'il dalam tu. Ya, yang ada ni jar majrur. Jadi tuan-tuan dan puan, di sini ada fa'il dan jawab majrur. Tahu tak? Jadi dia nombor berapa Ustaz? Tak ada nombor. Ada. Tak ada nombor. Ini tak masuk dalam kategori ni. Tak masuk. Ya. Okey. Ilaika. Ya. Di sini tak ada naib fa'il. Tak ada naib fa'il. Fa'il dah tak ada, naib pun tak ada. Okey. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tengok sama tak ni? Sama tak ni? Sama. Okey. Yang tak ada jangan tanya. Yang tak ada dalam ni jangan tanya. Adalah sampai masa ruang tu. Kita akan berjumpa yang tak ada ni kan. Di sini fa'il ada, naib fa'il tak ada. Betul tak? Simpan dulu. Yang mana? Ada nun. Bagus tu dia. Okey. Di sini naib fa'il dia tersembunyi. Tak ada. Kuah. Mustatir. Kuah. Tapi tidak sebut dari nak di sini naib fa'il jelas. Jadi dalam ni naib fa'il dia tersembunyi. Kan sekali naib fa'il dia tak ada tersembunyi kan? Mana naib fa'il dia
Tapi kita faham yang diturunkan tu siapa dia yang menurunkan tu, faham tak? Huwa tu siapa dia? Ya. Tapi tak ada ni. Jadi sini fa'il yang jelas, tak ada mustaqil. Okey, wa ma unzila sama. Ya. Okey. Yuqinun. Apa nak yuqinun? Ru dia aikona. Asal dia waqona, yakin. Yuqinun, mereka semua yakin. Jadi di sini ada fa'il dan ada fa'il. Okey. Ada fa'il, ada fa'il. Okey, dari segi suatu ayat, ini ayat fi'liyah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ingat lagi tak? Hum ni kalau dia seorang jadi apa? Jadi mubtada. Betul tak mubtada ni? Ada orang tengok je. Bila hum duduk dalam Quran, dia jadi mubtada. Kalau mubtada bi satu. Okey, kalau mubtada ada khabar tak? Mana khabar dia? Khabar dia ni tuan-tuan, fi'il dan fa'il. Fa'il dan fa'il dalam yuqinun ni jadi khabar kepada hum. Boleh? Hum. Sebab fa'il dia ni dan khabar dia ni jumlah fa'il. Tuan tengok ni, kita lompat sikit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sekarang ni kita nak kena fa'il. Khatamah. Fa'il madi. Tapi dalam ni tak ada fa'il dah. Sebab fa'il ada sebelah dia. Ini fa'il dia isim zahir. Boleh? Jelas kan? Kalau tak ada Allah, dalam ni ada fa'il. Fa'il dia tersembunyi. Okey, boleh? Jadi fa'il ni isim zahir. Jadi sekarang ni ada fa'il, ada jar, ada majrur, ada mudhafun ilaih. Tapi kita tak sebut mudhafun ilaih tu. Kita sebut jar wa majrur. Jadi ini D5. Faham tak? Mudhafun ilaih. D5. D5 ya. Jadi tuan-tuan, ni nampak tak ni? Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala sam'ihim. Khatamallahu ala absarihim. Allah tutup hati mereka. Allah tutup pendengaran mereka. Allah tutup mata mereka. Ketiga-tiganya ditutup rapat-rapat. Maknanya risyawah ni bukan untuk absarihim, tapi untuk semua. Sebab itu dia pakai waw. Dah tak? Ala qulubihim, ala sam'ihim. Sama tak pattern? Ala absarihim, ala qulubihim, sama tak? Jadi waw ni waw ataf. Nama dia waw ataf. Dan dia ikut yang mana? Dia ikut qulubi. Absari ikut atas tu, qulubi. Okey. Jadi ayat ini berbunyi khatamallahu ala qulubihim, khatamallahu ala sam'ihim, khatamallahu ala absarihim. Kalau Tuhan buat begitu dalam ayat, maknanya bertindih kan? Jadi balik dia pakai waw. Satu saja. Okey, itu dia ayat. Jadi di sini fa'il, jar wa majrur. Hari ini kita belajar tentang pattern ayat, jumlah fi'liyah. Ya, tuan-tuan ya, tuan-tuan kena sabar lah ya. Tuan-tuan, tak boleh tengok soalan. Al-Balaghah tadi. Kalau tuan buka satu contoh ayat,
Ya, contoh ayat ya. Saya nak buka satu contoh saja. Dalam baca talqin. Dalam ayat talqin disebut wallazi khalaqal mauta wal hayata. Tadi ada tulis tak tadi? Tak ada. Al-mauta. Okay. Ini fa'il. Ada fa'il, ada maf'ulun bih. Okey. Jadi dalam suatu ayat suatu apa? Fa'il, maf'ulun bih. Ya, D3. Betul D3? Okey. Tengok dalam suatu ayat D3. Okey, itu dia panggil asalib. Asalib tu maknanya suatu ayat. Uslub. Kita kata apa ni ajar nama uslub ni? Gaya bahasa. Ada dua saja gaya. Gaya fa'il, yes, ataupun gaya isim. Ini ayat ini gaya isim. Ayat ismiah. Tapi dalam ni ada gaya fa'il. Maknanya ayat besar dia gaya isim, kepala. Tapi dalam ni gaya fa'il. Bila gaya isim jumpa gaya fa'il, ahli tafsir kena terangkan apa dia. Kenapa ayat ini tak mula dengan gaya fa'il? Okey, nampak tak ni? Ini tentang gaya. Nampak? Tentang gaya. Tuan belajar tinggi ni. Tinggi sangat. Memang tinggi. Kalau belajar dekat Mesir ni betul lah. Ini semua. Orang Mesir dia dengar ni. Tinggi ni. Tengok orang yang depan ni. Orang hebat-hebat kan? Okey. Khalaqa madi. Dalam ni ada fa'il dan maf'ul bih. Gaya dia D3. Okey. Sudah dapat? Okey. Ini ayat isim, betul tak? Ini ayat fa'il, betul tak? Jangan pening pada. Okey. Ini gaya isim. Tapi gaya fa'il ada dalam ayat isim. Boleh? Itu saya kata orang ahli tafsir akan terangkan. Tuhan boleh tak buat ini fa'il di sini? Boleh tak dia buat? Boleh. Dia jangan buat isim, tapi kenapa dia buat huwa di sini? Sebab dia nak beritahu huwa ni mubtada. Bila mubtada tu kata besar, kepala. Ya? Ya, betul. Siapa dia yang huwa tu? Allah. Huwa dialah yang telah menjadikan mati. Terapan. Wal hayatin. Tengok apa bila awal. Ni, dah ni. Ni, wal hayata. Ini saya nak buka rahsia. Jangan beritahu orang lain. Okey. Ni. Ayat ini gaya isim. Okey. Besar kepala dia. Macam tuan-tuan, tengok tak? Ni ayat kursi. Wallahu. Kan? Wallahu allazi la ilaha illa huwal. Ni sampai sini Nabi. Dia punya ini mubtada, ini semua khabar sampai sini Nabi. The whole page, nampak tak? Nampak tak? Okey. Dengar saja tak? Faham tak apa? Dengar saja. Maknanya mubtada di kepala tu. Tapi khabar dia dulu pih khabar dia. Siapa dia Allah? Allah adalah dia yang Allah itu tidak ada Tuhan melainkan dia sampai fansurna alal qaumil kafirin. Dah. Okey ya, sebagai contoh ya. Ini huwa wallazi khalaqal mauta. Khalaqa fa'il, betul tak? Dan ni ada fa'il, betul tak? Al-mauta jangan lupa. Maf'ul bih tak? Ini fa'il, maf'ul bih di 3. Okey, al-mauta bi berapa? Nahunya bi 11. Ya, uslubnya di 3. Nampak dah ni? Rasa susah ke? Anda
Tak apa, ini orang belajar nahwu balik pukul 2 3 pagi ni. Sebab ni. Okey. Wa apa? Wa ataf. Laju je. Kalau wa ataf, ini jadi apa? Maktuf. Jangan kata ini maf'ul bih lagi. Ini maktuf. Sebenarnya dia maf'ul bih. Maf'ul bih pertama, maf'ul kedua, betul tak? Okey. Kan? Kita telah beritahu struktur nahwu, struktur isim, struktur fa'il, bentuk uslub isim, struktur fa'il. Jadi nahwu ada. Ini maktuf. Kalau ataf maktuf ni kita panggil tabi' lah, betul tak tabi'? Tabi' ataf kan? Okey. Tonton. Dalam ayat ini, barulah ahli tafsir punya peranan. Allah kata dia telah menjadi hidup dan mati untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang baik amalan. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan, ahli tafsir kata dia mengumpulkan perkataan mati dan hidup serta didahului oleh mati. Kerana manusia ni sebelum hidup dia mati dulu, baru dia hidup, lepas tu mati balik, baru hidup balik. Jadi bila perkataan mati dan hidup ini dia kumpul dalam satu ayat yang pendek, itu dia katakan tibak dari segi hukum balaghah. Tibak. Cuba sebut tibak. Jangan kena betul-betul salah sebut tibai. Tibak. Ni ta ba alif qa, tibakun. T S I B A Q. Saya nak beritahu tuan-tuan belajar ni tinggi sebenarnya. Tibak. Ada tak dalam buku tu? Ada. Jelas buku tu tibak. Jadi tuan-tuan, tibak ini, dengar sini. Ini tibak punya nama, tapi datangnya dari D3, betul tak? Datangnya dari B sebelah, betul tak? Ada tibak datang daripada B22. Ada tibak datang daripada B2. Ada tibak datang daripada mustasna bi'ilah. Ada tibak. Jadi tuan-tuan nampak tak maknanya kehebatan ilmu Allah? Penat tidur tak? Asalkan saya jangan tidur. Cuma hari ni hari ni kita baru-baru nak melancar dia punya salut tu. Salut tu. Kerana dalam salut ni ada tibak. Ni dalam ini ada sajak. Ya, watini wazaituni waturisini nawahazal baladil amin. Sajak tu. Semua ni kan. Apa hikmatnya buat begitu? Ahli tafsir yang akan menerangkan. Tuan-tuan, kalau kita tak belajar nahwu saraf, kita tak tahu mana khasiat buah. Mana khasiat buah. Itu semua dah. Okey, nampak dah ni? Ni, wal ayatan. Ni dia kumpulkan mati dan hidup, dua-dua tu sifat yang berlawanan dalam satu ayat pendek saja. Okay. Dia telah menjadi hidup dan mati, ya, untuk menguji manusia mana di antara kamu yang terbaik orang amalannya di dunia dan di akhirat. Okey, itu sebagai tibak. Tengok dalam ini. Maknanya Ustaz, kalau tiap-tiap ayat mana kalau dia mesti ada hidup dan mati tu maksudnya tibak tu, ataupun yang lain-lain yang berlawanan dalam ayat itu jadi tibak. Dia tidak semestinya hidup mati saja. Hidup mati itu satu konsep saja. Kalau tuan kata kul, cuba sebut kul. Terjemah bukan sebut. Kul. Hal. Adakah yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Dia kumpul sekali dua, yang bodoh dengan yang cerdik dalam satu ayat. Jadi kalau ada bodoh cerdik ni, dia panggil tibak salbi. Dia punya tibak yang nafi. Yang tadi tu dia panggil tibak biasa. Ya. Perlawanan. Tuan-tuan, saya belajar dulu tibak-tibak ni 2-3 minggu tak habis. Imagine lah. Jadi tuan-tuan,
Saya nak buka rahsia besarnya ilmu yang kita belajar ni. Tuan-tuan sabarlah. Kalau boleh tuan-tuan nak sabarlah. Okey, dan kita bersyukur kepada Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dalamtu nafsi fa'biri fa innahu la yadhurru illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin.